Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info politik yang akan saya sampaikan di channel ini. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada Anda. Berita ini juga saya petik daripada Malaysia Kini. Berita utama, tak akan jadi lebih teruk berbanding ketika Pago jadi PM. Parlimen, Menteri Ekonomi Rafizi Ramli menyindir Muhyiddin Yassin hari ini dengan berkata pencapaian kerajaan sekarang tidak akan menjadi lebih buruk daripada ketika ahli Parlimen Pago itu mentadbir negara. Ia selepas Muhyiddin mencadangkan agar kerajaan menyediakan pakej rancangan ekonomi dan memperuntukkan RM100 bilion sehingga RM200 bilion di dalamnya. Rafizi menyifatkan cadangan itu akan memberi beban tidak wajar dan ekonomi masih boleh berada dalam keadaan baik tanpa pakej rancangan. Berdasarkan kepada anjuran prestasi ekonomi sekarang, mudah-mudahan kita tak lebih teruk daripada semasa Pago menjadi Perdana Menteri. Kalau contohnya kementerian mengambil hutang sehingga RM100 bilion ke RM200 bilion seperti yang disebut Pago. Kita mengambil hutang dalam suasana kaedah faedah antara bangsa lebih tinggi sehingga RM40 bilion setiap tahun semata-mata untuk membayar hutang, kata Rafizi. Ia mengundang ejekan daripada pihak pembangkang menyebabkan Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul masuk campur. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, dan komen supaya Anda tidak akan ketinggalan info-info politik yang akan saya sampaikan di channel ini. Satu berita mengejutkan saya nak kongsikan kepada Anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Berita Harian. Berita utama, diktator gelar orang lain, diktator Najib sindir Dr. M. Kuala Lumpur, Datuk Seri Najib Razak menyindir Tun Dr. Mahathir Muhammad yang kemarin menuduh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai diktator kerana menghalang kebebasan bersuara dan mengambil tindakan untuk menyekat parti pembangkang. Dalam kiriman di Facebook, Najib berkata adalah pelik apabila seorang diktator memanggil orang lain dengan gelaran itu. Kiriman FB itu yang dipercayai dikendalikan pentadbiran akaun Najib turut menyinaraikan apa yang dilakukan kerajaan pimpinan Dr. Mahathir selepas PRU 14, terutama terhadap Najib dan keluarganya. MRISA gelar orang lain diktator, kata Najib merujuk kepada cara pentadbiran Dr. Mahathir ketika kali pertama menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun, apabila ketika itu ramai pemimpin pembangkang ditahan di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri dalam kurungan ISA, terutama menerusi OP Lalang. Berikut adalah kenyataan Najib menerusi kiriman itu. Sekat dia dan keluarganya dari keluar negara sebelum ada apa-apa dakwaan. Letak roadblock kat depan lorong rumah dia. Tunggu sampai malam sebelum Ramadan. Suruh media datang saksikan dan buat live. Geledah rumahnya
untuk beberapa hari. Tukar peguam negara, tukar ketua MACC, tukar ketua hakim negara, tukar gubernur BNM, tukar ketua polis. Lepas tu, beku saman akaun-akaun bank dia dan keluarga dia termasuk cucu cicit. Beku juga akaun-akaun bank parti dia. Fail saman lucut hak ke atas hartanya dan rampas dulu, bicara kemudian. Kenakan dia, semua ahli keluarga dia dan peguam dia dengan berpuluh-puluh tuduhan tak masuk akal termasuk tuntutan LHDN. Jika diambil cuti MC sehari, tahan dokter dia untuk disoal siasat. Buat seperti apa yang Mahathir pernah buat pada Najib dan keluarganya, baru layak digelar diktator. Dalam kiriman terbaru di Facebook, Najib, pentadbiran akaun itu menyebut tak tunggu lama selepas PRU 14, polis di bawah kerajaan Mahathir dan Muhyiddin sebagai Menteri KDN sekat dan cek siapa yang keluar masuk ke rumah Najib. Pondok sementara diletakkan di jalan masuk lorong ke rumah Najib yang terletak di ujung lorong, bukannya untuk jaga keselamatan. Tapi siapa yang boleh keluar masuk? Semua penjawat yang masuk atau keluar lorong tersebut perlu serah MyCard untuk daftar dengan polis. Keadaan ini diteruskan bagi tempo sekitar sebulan. Tujuannya ialah untuk tidak mengelakkan kawan-kawan dan saudaranya untuk melawat. Tidak menggalakkan kawan-kawan dan saudaranya untuk melawat Najib ketika itu. Pada masa itu, semua jadi takut untuk datang jumpa Najib. Salam sejahtera. Satu berita panas saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada Sinar Harian. UMNO Sabah terima laporan insiden kekecohan dalam pemilihan.